Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Hafid Dawson dan ini naratif khas pada hari ini Sabtu 5 Ogos 2023. Terima kasih kepada anda yang menonton kami di TV1 dan juga di saluran berita RTM, dan juga terima kasih untuk saya raikan juga kepada mereka yang menonton secara penstreaman langsung di Facebook Live dan juga TikTok Live berita RTM, dan juga boleh tonton kami melalui aplikasi RTM Klik yang untuk anda lebih mudah tontonan tidak kira di mana anda berada. Baik, untuk episod kali ini bagi naratif khas, semalam kita membincangkan dalam soal rakan muda, tapi kali ini kita ingin bawa satu lagi isu dalam kerangka ataupun sektor ekonomi dan juga perkara penting, iaitu OPR ataupun Overnight Policy Rate, yang saya yakin dan percaya ini menjadi buah percakapan dalam banyak rakyat Malaysia ketika ini, dan juga kalau kita menunggu Bank Negara Malaysia mengumumkan OPR sama ada naik ataupun tidak, kita punya keterujaan menunggukan itu seperti mengumumkan hari raya dan sebagainya, kerana kita nak tahu naik ataupun tidak, turun ataupun tidak. Kalau kita nak melihat kembali sedikit sebanyak berkenaan dengan OPR ini, kali terakhir OPR dinaikkan adalah pada 25 mata asas pada 3 Mei 2023, menjadikan kadar OPR iaitu 3%, dan pada 6 Julai baru-baru ini tidak ada sebarang kenaikan dan kekal kepada 3%. Ini adalah satu angka yang perlu kita fahamkan, dan saya pasti dah percaya kita perlu satu pemahaman, penterjemahan, pendefinisian yang penting berkenaan dengan OPR supaya kita tidak tersimpang daripada pemahaman yang telah ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia itu sendiri. Bersama saya hari ini, yang menemani saya hari ini di studio, saya perkenalkan kepada anda Dr. Liew Chee Yong, penolong Profesor Kewangan, Fakulti Perniagaan dan Pengurusan Universiti UCSI Malaysia. Doktor, apa khabar? Selamat datang. Ya, khabar baik. Terima kasih. Saya difahamkan doktor sampai awal 6.40. Oh, okey. Sebab takut kesesakan lalu lintas. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama yang begitu diberikan oleh doktor. Dan seorang lagi tetamu dalam talian kita bawakan kepada anda, Profesor Dr. Baharom Abdul Hamid, penganalisis ekonomi, International Centre for Education in Islamic Finance ataupun INSEF. Assalamualaikum, Prof. Alhamdulillah, terima kasih Hafiz. Baik, Alhamdulillah dapat bersama malam ni. Ya, tak apa. Walaupun apapun keadaannya, kita masih lagi dapat bertemu secara dalam talian dan juga perbincangan pada malam ini dapat diteruskan. Baik, Prof, saya nak mulakan dengan doktor terlebih dahulu. Kalau kita bercakap soal OPR ini, sudah tentu perkara ini sering disebut. Kalau kita melihat setahun, 2 tahun kebelakangan ini, OPR dilaporkan naik sebanyak 4 kali sehingga kan mencatat kepada angka 2.75%. Itu kali terakhir sebelum kenaikan pada tahun ini. Kalau kita nak bukan limahnya permulaan pada hari ini, kita nak sedikit ulang kaji apa itu OPR dan kenapa sifatnya turun naik ini, Doktor. Okey, OPR ini dia bahasa Inggeris panggil Overnight Policy Rate. Maksudnya ini adalah kadar bunga untuk bank pinjam-meminjam di antara mereka sendiri. Dan OPR ini ditentukan oleh bank negara. So setakat ini kalau ikut berita dunia, di Amerika Syarikat mereka dah tingkatkan OPR mereka, standard panggil Federal Fund Rate, setakat 26 hari bulan Julai dah tingkatkan sampai 5.5%. Okay. Itu satu penambahan 0.25% lah. Dan jikalau macam ini, sekarang kalau di Amerika dia naikkan kadar bunga sampai tahap begitu, sekarang dilema terletak di Bank Negara Malaysia. Kalau kita tak naikkan bunga, jurang perbezaan antara kadar bunga di Malaysia dan kadar bunga di Amerika Syarikat dah meningkat. Meningkat sebanyak 0.25%. Kalau kita tidak tingkatkan kadar bunga, ada kemungkinan lebih banyak modal akan mengalir keluar dari dalam negara ke luar negara, ke negara Amerika Syarikat, macam mengalir ke sana untuk beli security kerajaan mereka, dipanggil treasury bill. So itu satu pertimbangan yang kena Bank Negara Malaysia buat. Dan juga kalau Bank Negara Malaysia bercadang nak tingkatkan kadar bunga, dia tak boleh tingkatkan terlalu tinggi, sebab kalau terlalu tinggi peminjam susah, kena bayar bunga lebih tinggi. So kalau nak tingkatkan kadar bunga, dia kena sampai ke tahap optimal lah. Dalam ekonomi panggil optimal. So berapa nak naik? Kalau tak naik susah, modal alir keluar. Kalau naik tak boleh naik terlalu tinggi. So kalau naik, kena naik sampai tahap yang boleh dikawal lah.
Saya pasti Bank Negara Malaysia ada pertimbangan yang tertentu untuk betul. menentukan kadar OPR dan sebagainya. Tajuk kita pada malam ini, saya ingin sekali ingatkan kepada anda berkenaan dengan OPR meredakan inflasi. Namun banyak persoalan yang timbul pada kita, bagaimana sebenarnya OPR ini dapat meredakan inflasi kalau kita melihat kepada kadar inflasi yang telah pun diumumkan ataupun dimaklumkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada ketika ini 24% paling rendah dalam tempoh 6 bulan untuk tahun ini. Ini yang saya nak tanyakan kepada Prof. Baharum ketika ini. Kalau kita nak melihatkan yang diterangkan oleh doktor berkaitan dengan OPR, namun kita nak beri satu pemahaman dan juga penterjemahan yang jelas berkenaan dengan bagaimana OPR ini membantu dan juga boleh meredakan inflasi. Prof. Okey, terima kasih Hafiz. Ya. Yang pertama sekali Hafiz, apabila kita berbincang mengenai kadar faedah, selalunya kita hanya melihat daripada satu sudut. Kita lihat kadar faedah ini sebagai kos untuk mereka yang meminjam. Kita lupa bahawa kadar faedah juga menggambarkan pulangan kepada penabung atau mereka yang menyimpan. So, macam Dr. Liu kata tadi, Bank Negara mempunyai satu amanah yang amat berat, iaitu amanah mereka mempunyai matlamat jangka masa panjang, iaitu mengawal kestabilan harga, yang kedua mengawal kestabilan ringgit, yang ketiga mengawal pertumbuhan ekonomi dan stabil dan sebagainya. So balik kepada soalan Hafiz, menjurus terus kepada soalan Hafiz, bagaimana OPR ini boleh mengawal inflasi? Apa itu inflasi? Inflasi berlaku apabila duit yang banyak mengejar barangan yang sedikit. Bila masa berlaku inflasi, apabila ekonomi itu tengah rancak, apabila ekonomi itu tengah berkembang, orang ramai sudah mulai dapat kerja, gaji yang lebih tinggi, tingkat membeli yang lebih kuat, maka mereka menambah permintaan. Bila mereka menambah permintaan, penawaran lambat nak bertindak balas, maka inflasi akan berlaku. Okey. Bank Negara terpaksa meningkatkan OPR. Kenapa? Untuk mengurangkan orang membuat pinjaman yang tidak perlu. Bukan kata jangan pinjam, tetapi jangan membuat pinjaman yang tidak perlu. Jangan pinjam untuk membeli barangan mewah. Jangan pinjam untuk membuat perbelanjaan yang tidak berhemah. Apabila OPR ditingkatkan, sudah tentu beban untuk membayar balik akan lebih tinggi. Bila beban untuk membayar balik lebih tinggi, orang akan fikir dua kali sebelum meminjam dan berbelanja. Tetapi Bank Negara harus melakukannya secara perlahan-lahan, macam Dr. Liu kata tadi, dengan tidak menyebabkan tekanan kepada pihak yang telah mempunyai pinjaman. Namun kita juga harus terus meningkatkan demi memberhentikan aliran keluar modal. Nanti pihak yang menyimpan, menabung, dia akan kata, kalau di Malaysia hanya pulangan 3%, kalau di Amerika 5.5%, apa berlaku? Puak-puak ni akan keluarkan tabungan, simpanan, pelaburan, aliran modal keluar akan berlaku, maka kita akan terjejas. So ini kita kata timbal balik. Jadi OPR dinaikkan demi untuk meredakan perbelanjaan. Inflasi tetap akan berlaku. Inflasi ini adalah tanda bahawa ekonomi kita berkembang. Namun kita tak mahu inflasi yang melampau. Demi itu Bank Negara terpaksa naikkan OPR. OPR ni macam brek. Kereta terlalu laju, kita brek sikit, memperlahankan kereta. Ini macam main tarik tali ataupun nak wujudkan satu equilibrium ataupun keseimbangan. Baik, saya nak kembali kepada Dr. Liu. Kalau doktor mengatakan bahawa kita bergantung kepada Federal Fund Reserve di Amerika itu, adakah itu satu-satunya faktor yang menentukan Bank Negara Malaysia untuk bermain dengan angka untuk OPR ini? Pada pendapat saya itu salah satu faktor utama. Okey. Tapi faktor lain yang tadi Prof. Baharum kata kena pertimbangkan peminjam juga. Kalau terlalu tinggi nanti peminjam susah. Saya juga kata demikian tadi. Tapi faktor utama masih Federal Fund Rate di Amerika Syarikat lah. Sebab kalau Bank Negara tak ikut apa yang mereka lakukan, yang tadi Prof. Baharum kata modal akan mengalir keluar. Yang saya juga kata demikian tadi. So
Tapi kita kena berhati-hatilah. Kita kena, tadi Prof Bahrum kata kita kena naikkan perlahan-lahan. Jangan terlampau tinggi macam brek kereta lah. Kena perlahan-lahan tekan brek macam inilah. Betul, satu perumpamaan yang mudah. Kalau saya kembali kepada Prof Bahrum menyebut soal mengelakkan orang melakukan pinjaman tidak perlu. Itu satu persoalan penting. Walaupun saya ingin meletakkan soalan itu pada segmen yang berikut, tapi alang-alang kita sudah pun bercakap soal pinjaman tidak perlu itu. Apa yang dimaksudkan oleh Prof Bahrum yang perlu kita beri perhatian khususnya rakyat Malaysia dalam keadaan yang mungkin tidak menentu ketika ini, Prof? Okey, walaupun ekonomi kita sudah mulai pulih, alhamdulillah. Walaupun kita kata ekonomi menunjukkan sesuatu indikator yang baik. Orang sudah mulai mendapat kerja, orang sudah mulai mendapat gaji yang sebenar, gaji penuh dan sebagainya. Namun jangan boros. Ukur baju di badan sendiri. Belanja biar berhemat. Maksud saya belanja biar berhemat ni, janganlah apabila kita sudah mula dapat balik pekerjaan, mulai dapat balik sumber pendapatan, maka kita berbelanja mewah. Maksudnya, kalau kita memerlukan kenderaan, belilah kenderaan yang sepadan dengan pendapatan kita. Kita jangan membeli kenderaan mewah. Kalau memerlukan kediaman, belilah kediaman yang sepadan dengan pendapatan kita mengikut kemampuan kita untuk membayar balik pembiayaan. Janganlah demi kita melihat, ekonomi sudah tumbuh, ekonomi sudah baik, maka saya nak membeli rumah yang besar, kereta yang mewah ataupun membeli barangan-barangan mewah yang lain seperti contoh iPhone yang terbaru ataupun gadget ataupun nak menukar sport rim dan sebagainya. Maksud saya utamakan keperluan, elakkan mengikut nafsu. Keperluan dan kehendak itu perlu dibezakan. Baik, Prof. Kalau saya satu lagi persoalan saya nak tanyakan kepada Prof. Kalau saya melihat kepada kenyataan Bank Negara Malaysia, ada mengatakan bahawa Bank Negara Malaysia akan mengekalkan dasar yang akomodatif. Ini satu lagi perkataan yang mungkin besar pada mereka yang bukan ahli ekonomi ataupun kebanyakan orang. Tapi dalam soal ini, apa sebenarnya yang dimaksudkan mengekalkan dasar yang akomodatif ini? Okey, alhamdulillah, satu soalan yang amat menarik dan amat baik, Hafiz. Dalam polisi untuk mentadbir negara, kita ada dua polisi. Satu dipanggil polisi fiskal yang dijalankan oleh kerajaan, iaitu polisi-polisi yang berkenaan dengan cukai dan perbelanjaan kerajaan. Satu lagi polisi adalah polisi monetary yang dijalankan oleh Bank Negara yang melibatkan kadar faedah dan juga penawaran wang. Secara mudah saya jelaskan, Hafiz. Kita ada apa yang dipanggil polisi pengembangan. Apa itu polisi pengembangan? Apabila ekonomi merudum, ekonomi muram, kita dapati bahawa kadar pengangguran tinggi, orang tak mahu berbelanja, maka dua-dua polisi ini akan mengambil jalan polisi pengembangan. Polisi fiskal, kerajaan akan menurunkan cukai, ataupun kerajaan akan berbelanja banyak, ataupun kedua-duanya demi untuk merancakkan ekonomi. Ini ibarat kereta yang perlahan, kita tekan minyak bagi kereta itu laju. Di pihak Bank Negara pula, apa yang Bank Negara akan lakukan? Dia akan menurunkan kadar faedah, dia akan menambahkan penawaran wang. Akomodatif di sini membawa maksud apabila polisi fiskal itu polisi pengembangan, Bank Negara juga akan melakukan polisi pengembangan untuk sama-sama complement each other. Itu maksud akomodatif. Satu lagi maksud akomodatif, Bank Negara akan memilih jalan yang terbaik demi melihat kepada kemaslahatan rakyat dan negara. Jadi pada ketika ini, sebab itu baru-baru ini, walaupun ada keperluan untuk menaikkan OPR lebih tinggi, tetapi Bank Negara mengambil langkah yang lebih rasional, tidak menaikkan pada yang itu masuk akomodatif, prihatin, mengambil kisah, dan dasar monetary, polisi monetary yang selari dengan polisi fiskal. Itu membawa masuk habis. Ya, kita mengharapkan semua faham berkenaan dengan maksud akomodatif. Satu penjelasan yang saya fikir layman ataupun mudah untuk difahami dalam kebanyakan rakyat. Baik, kita akan berehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk kita mendalami lagi bagaimana OPR dapat meredakan inflasi. Kembali selepas ini. Saya datang KL ni tahun 2020. Tapi saya datang sebatang kara lah. Tak ada family, tak ada apa.
Daripada kat kampung saya memang tak ada kerja. Tapi saya datang KL niatnya nak ubah hidup. Dapat kerja swasta, adalah gaji banyak sikit. Tapi sebabkan PKP saya kena cancel kontrak. Jadi saya tak dapat nak teruskan saya punya perjuangan. Tapi sebabkan ni memang saya punya impian nak jadi food rider. Tapi saya tak ada lesen, saya tak ada apa, saya tak ada motor. Ni pun motor pun motor abang. Susahlah sebab saya kena catur makanan. PKP memang buat saya buntu sikit lah kadang-kadang. Saya memang tak ada lesen daripada awal. Tapi sebab nak buat lesen zaman sekarang pun memang makan masa satu, makan duit satu. Jadi saya tangguhkan dulu sebab memang saya nak kena makan juga kan. Nak catur makanan satu hal, apa tu pakaian lagi. Macam dalam hidup ni saya pegang satu benda. Daripada awal sampai habis saya pegang satu ayat iaitu innama a'malu binniat. Saya mulakan sesuatu perkara semua benda dengan niat. Kalau ada niat dengan baik, insya-Allah Allah tolong saya. Saya still nak perjuangkan, saya nak still nak dapatkan lesen B2 tu. So satu hari tu saya tengok berita. Saya tak tahu memang itu yang ditakdirkan oleh Allah untuk saya berjaya. So saya tengok my lesen B2 ni, saya terus buka Google dan check out lah pasal benda ni. Bagusnya my lesen B2 ni dia dapat bantu golongan muda macam saya daripada kita orang naikkan kadar pengangguran negara. Jadi adanya lesen B2 ni dapat jimatkan orang punya wang supaya buat lesen. Kan memang zaman sekarang memang mahal. So my lesen B2 memang sangat baguslah untuk anak-anak muda zaman sekarang kan. Dan pendapatan saya untuk buat e-hailing ni bolehlah. Kadang-kadang cukup makan. Kalau ada lebih rezeki tu still boleh menyimpan. Alhamdulillah cukup makan. Tapi untuk saya inisiatif My Lesen B2 ni kena diteruskan. Dalam masa yang sama saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat kerajaan sebab tubuhkan inisiatif My Lesen B2 ni. Dalam masa yang sama rakyat juga boleh membantu ekonomi negara dan mengukuhkan lagi bersatu padu antara rakyat dan juga menstabilkan ekonomi negara. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. PRU Don Kelate ke-15, adakah anda salah seorang pengundi? Nak cek mana daftar pemilih tu? Ceklah di MySPR Semak. Ini tempat kita, Kelate bumi bertua. Tinggal pusaka, banyaknya sejak. Inilah masanya. Orang Kelate pakat tubik ngundi belaka. Yang sahih hanya JATM. Baik, bertemu kembali dalam Naratif Khas. Kita sudah bawakan kepada anda untuk segmen yang pertama ini bagaimana kita ingin memahami makna OPR itu sendiri, kenapa ianya turun naik dan sebagainya, apa itu dasar akomodatif yang dikekalkan dan sebagainya. Baik, saya bawakan kepada anda seorang lagi tetamu. Saya fikir tidak lengkap perbincangan ekonomi kita pada malam ini kalau tidak saya bawakan kepada anda Prof. Jomo K. Sundaram, pakar ekonomi ketika ini di Thailand. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Baik Prof, sebentar saya dah perkenalkan Prof, saya ada satu soalan kepada Prof. Banyak kita bincangkan awal tadi berkenaan dengan apa itu OPR dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat kepada OPR 3% ini sebenarnya, adakah ia satu angka yang begitu tinggi ataupun ianya sesuai dengan keadaan ekonomi di negara ketika ini, Prof? Ya, terima kasih. Saya rasa hujah-hujah yang kita dengar tadi ini banyak berasaskan kalau ada inflasi yang disebabkan oleh permintaan yang berlebihan. Tapi apa yang kita hadapi sekarang di dunia dan di Malaysia juga ialah inflasi yang disebabkan oleh faktor lain. Terutama sekali kita dapati bahawa inflasi itu disebabkan oleh faktor-faktor seperti misalnya ada perang dingin yang baru
yang menyebabkan misalnya usaha untuk memulaukan negeri China, sedangkan negeri-negeri Asia Tenggara ini banyak berdagang dengan negeri China. Selain itu, kita dapati bahawa pandemik COVID-19 itu telah memberi kesan yang besar dari segi logistik, dari segi pengangkutan, perkapalan dan sebagainya. Di samping itu, kita dapati bahawa dengan mulanya perang di Ukraine, kita dapati banyak usaha-usaha sanctions. Sanction itu yang cuba mengurangkan hubungan dan peranan Rusia, terutama sekali dalam ekonomi. Akibat itu, misalnya kita dapati bahawa harga minyak telah melambung tinggi. Jadi kita dapati bahawa faktor-faktor seumpama ini adalah faktor yang lebih boleh disifatkan sebagai faktor dari segi bekalan, dari segi penawaran, bukan faktor dari segi permintaan. Maka usaha untuk menaikkan kadar bunga tidak memberi kesan yang sepatutnya, iaitu kepada soal-soal bekalan dan penawaran. Maka kalaulah ubat itu salah untuk penyakit yang lain, sudah tentu ubat itu tidak akan berkesan. Baru-baru ini kita dapati bahawa Bank Negara tidak naikkan kadar bunga sebanyak 2 kali pada tahun ini. Ada 2 peluang dia tidak menaikkan. Namun kita dapati bahawa harga barangan dan harga perkhidmatan sudah mula menurun. Maka kita dapati bahawa kita harus menggunakan ubat yang tepat kepada penyakit. Kalau ubat itu tak tepat, sudah tentu saya rasa usaha itu tidak akan gagal. Namun demikian, apa yang ditekankan oleh teman-teman panel yang lain, kita dapati bahawa faktor-faktor lain, bila kita tidak naikkan harga bunga, kita dapati bahawa harga bunga itu ada kesan yang agak besar, yang menarik modal ke tempat lain, bisa terutama sekali ke Amerika Syarikat, tetapi juga ke tempat yang lain. Maka kalau kita, jadi tidak boleh dinafikan ada banyak wang yang mengalih keluar ekonomi kita, tetapi itu adalah sesuatu yang kita tidak boleh lawan itu dengan hanya meningkatkan. Kalau katakan kita dapat meningkatkan kadar bunga dan menarik balik sebahagian daripada modal itu, apakah gunanya? Ya, sepatutnya, dan kalau sebaliknya kita menaikkan kadar bunga dan itu membebankan orang ramai sehingga mereka tidak mampu untuk meminjam, dan kita tidak patut lupa bahawa rakyat Malaysia pukul rata hutang sebanyak lebih daripada 80% daripada pendapatan masing-masing. Ya, itu pukul rata, ya, dan tidak semestinya semua orang yang sama. Tetapi ini memberi implikasi yang besar, iaitu bahawa kalau kadar bunga itu terus meningkat, sudah tentu itu akan membebankan mereka. Maka saya menganggap bahawa keputusan mereka yang bertanggungjawab di Bank Negara itu adalah keputusan yang wajar. Yep. Baik, Prof. Sementara Prof menjawab, saya nak bertanya kepada kedua-dua, tapi saya nak mulakan dengan Prof terlebih dahulu, Prof Jomo. Memandangkan ketika ini dalam tempoh pilihan raya umum DUN ketika ini, ramai juga yang mengatakan bahawa ini, saya rasa ini satu obligasi kepada kita memaklumkan kepada orang ramai tentang pemahaman berkenaan dengan pengaruh kerajaan kepada kenaikan OPR dan sebagainya. Namun dijelaskan banyak kali bahawa BNM yang mempunyai autonomi dan juga kuasa menentukan kadar kenaikan OPR dan sebagainya. Bagaimana kita nak memperjelaskan perkara ini supaya semua faham dengan jelas, maka isu ini tidak akan dibangkitkan lagi, Prof? Maaflah, itu satu soal politik dan itu satu soal perhubungan awam, ya. Jadi saya tidak arif dalam soal seumpama itu. Tetapi saya rasa adalah penting kita kurangkan publicity yang diberi kepada mereka yang terus menuntut supaya harga kadar bunga itu ditingkatkan.
hujah mereka itu salah. Hujah mereka itu salah dan tidak patut diberi layanan seperti yang ada sekarang. Dan kita dapati bahawa dalam surat khabar, dalam radio, dengan TV dan sebagainya. Dan jangan lupa bahawa sekarang dan zaman ini banyak hujah-hujah ini di luar pihak kuasa kerajaan. Jadi kerajaan itu patut mempunyai satu sikap terbuka, memberi peluang untuk pandangan-pandangan yang berlainan, tetapi juga jelaskan pada orang ramai apa sebab mereka mengambil tindakan-tindakan demikian dan apa implikasi kalau pilihan lain, alternate dasar lain itu dilaksanakan. Itu saya rasa perlu diberi. Jadi ini tidak sepatutnya menjadi satu isu pilihan raya, ya. Tetapi tidak boleh nafikan bahawa banyak pinjaman telah dibuat, terutama sekali pada satu dasawasa yang selepas, dan banyak pinjaman itu dulu kalau kita bertelingkap kerana tak setuju berapa banyak hutang. Dulu kata 1 trilion itu orang menafikan dan sebagainya. Tetapi sekarang semua orang setuju bahawa hutang itu adalah di sekitar 1,5 trilion. Bagaimana meningkat sebanyak 1,5 triliun? Ini sebahagian besar adalah akibat daripada pinjaman di luar belanjawan, iaitu pinjaman yang dibuat oleh pihak yang dijamin oleh pihak kerajaan dan kerajaan terpaksa bayar. Saya bagi 3 contoh, ya. Satu misalnya 1 MBB. Ya, satu lagi itu sudah dijamin oleh pihak kerajaan. Satu lagi ECRL, ya, yang melibatkan puluhan bilion ringgit, juga dijamin oleh kerajaan. Dan juga dana infra, itu semua dijamin oleh kerajaan. Jadi hutang itu mesti dijelaskan. Jadi kita mesti mempunyai sistem yang boleh kawal dengan lebih rapi perbelanjaan, terutama sekali yang perbelanjaan yang dijamin kerajaan, yang tidak dibawa kepada pihak kepada parlimen, tidak dibawa kepada auditor general, tidak dibawa kepada pihak accountant general juga. Jadi kita dapati bahawa ini menunjukkan kekurangan yang ada dalam sistem kawalan yang ada pada ketika ini. Ya, baik. Itu POV daripada Prof. Jomo. Kalau doktor sendiri, apa POV dalam soalan supaya kita faham dari sudut ekonomi? Masuk awal. Ya, berkenaan dengan mereka yang mengatakan bahawa kerajaan masuk campur dan sebagainya. Kita perlu penjelasan supaya tidak ada salah faham dalam penjelasan ekonomi. Pada pendapat saya, kalau bank negara diberi otonomi untuk membuat keputusan untuk dasar wang macam monetary policy, itu mereka sepatutnya diberi kebebasan untuk buat keputusan itulah. So kerajaan tak boleh campur tangan. Itu secara teori lah. Tapi mungkin di realiti itu mungkin lain. Kita tak tahu, mungkin ada pengaruh secara tidak langsung ke atau sebagainya. Itu POV dari segi ekonomi dan sebagainya. Saya fikir kita akan banyak lagi persoalan. Kita akan berehat seketika mungkin untuk sebelum selepas ini. Tapi saya nak kembali sekali lagi kepada Prof. Baharom ketika ini dalam talian ketika ini. Prof. Baharom, saya nak kembali kepada Prof. Baharom. Kalau kita lihat banyak penjelasan itu dari segi POV berkenaan dengan apa yang dibincangkan dan sebagainya. Satu lagi persoalan saya nak tanyakan kepada Prof. Baharom, selain daripada kita bincangkan soal meredakan inflasi ini, apa lagi implikasi yang besar apabila OPR ini meninggi dan sebagainya, atau ada perkara yang manis ataupun blessing in disguise yang boleh kita bincangkan pada malam ini, Prof? Okey, Hafiz, yang pertama sekali, bukan sahaja di negara kita, di mana-mana negara dunia pun, sebagaimana saya jelaskan pada awal tadi, polisi ada 2 bentuk. Polisi fiskal adalah di bawah tanggungjawab kerajaan. Polisi monetary adalah di bawah tanggungjawab bank negara. Di negara-negara lain, central bank, Fed atau apa saja dipanggil, maka dia berada di bawah itu. Dan central bank ataupun bank negara adalah satu badan yang berdaulat. Namun, ada ketikanya, macam kata Hafiz tadi, bank negara menjalankan polisi yang akomodatif.
Bila saya kata akomodatif, maksudnya bank negara menjalankan polisi mengambil kira kepentingan kerajaan, kepentingan rakyat, dan kadang-kadang ini disalah tafsir, salah ertikan sebagai bank negara itu dipengaruhi oleh kerajaan. Namun, apa yang penting kat sini adalah Hafiz, pendidikan. Dan saya selalu mengatakan kepada bank negara, dan sekarang ini sudah mulai ada langkah-langkah bank negara sudah mulai keluar di radio-radio dan televisyen memperjelaskan polisi mereka. Jadi satu bentuk pendidikan kepada orang awam, kenapa OPR dinaikkan, apa sebabnya, ketelusan dan integriti ini adalah sesuatu yang kita tuntut. Dan macam kita kata tadi, OPR ni bukan sekadar untuk inflasi, tetapi OPR juga adalah bertanggungjawab untuk menjaga kestabilan ringgit. Di manakah kesannya? Ingat apabila Dr. Liu dan saya tadi berbicara, kita mengatakan, Prof. Jomo juga ada mengatakan takut berlaku aliran keluar modal. Ingat apabila berlaku aliran keluar modal, apa yang berlaku adalah lambakan ringgit. Apa yang berlaku adalah permintaan mata wang asing. Tak kiralah ke arah Amerika ke arah UK yang menaikkan ke, atau ke negara Singapura dan sebagainya. Jadi OPR ini ada banyak sebabnya lah yang kita kena lakukan. Kita kena pastikan bahawa dia berada pada satu tahap yang optimum. Bila kita kata optimum, maksudnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, mengikut klimat atau cuaca semasa. Habis. Ya, baik. Terima kasih Prof. Kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Banyak lagi perkara yang kita akan teliti satu persatu dalam soal, kita sudah menyentuh soal bagaimana BNM mempunyai autonomi untuk menentukan dan sebagainya. Dan satu lagi persoalan yang kita ingin tanyakan berkenaan dengan OPR bersasar yang dicadangkan. Ada beberapa pihak mencadangkan OPR bersasar ini diberikan kepada golongan B40, M40 dan sebagainya. Adakah itu satu cadangan yang relevan? Itu kita akan tanyakan kepada ketiga-tiga pakar ekonomi selepas ini. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Saya start mencuburi dalam bidang urut ni sejak dari 2010. Assalamualaikum, nama saya Badrul Nizam. Saya memang sepenuh masa kerja sebagai tukang urut. Aktiviti saya sehari daripada pukul 10 sampailah ke 1 pagi. Daripada pukul 10 tu saya bangun tidur. Lepas tu saya pergi sarapan, makan-makan semua. Lepas tu saya dah start kerja. Saya kerja start daripada pukul 5 petang lah. 5 petang sampai ke 1 pagi. Pulangannya tak menentu. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit. Dia tengok pada customer lah. Dia kalau customer ramai, Alhamdulillah. Dia kalau customer kurang tu, kita just nak buat apa kan. Terima je lah. Saya surut saya selalunya dekat ni lah, Titi Wangsa, dekat keliling. Saya kadang-kadang naik LRT, monorail, ataupun KTM, tambang pergi dan balik, selalu habis dalam RM20 lah. Tambang percuma bagi golongan orang OKU dan student. Jadi duit tambang tu saya bolehlah menabung untuk masa depan. Mula saya apply kat ni pergi ke cawangan KTM. Lepas tu saya tunjukkan kat OKU saya. Lepas tu dah beberapa minit kad ni telah siap. Lepas tu saya pernah pergi ke Negeri Sembilan, ke Seremban sana, menggunakan kad ni lah. Saya rasa usaha macam ini kita boleh teruskan, bukan untuk golongan OKU dengan student je, malah dengan semua umat lah kan, rakyat. Saya sokong kan dengan cadangan seperti ini, dia memberikan kestabilan pada rakyat dan untuk menyatukan negara. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya
tentang apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Wah! Sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Baik, bertemu kembali dalam Naratif Khas. Sudah memasuki 30 minit yang pertama dan kita masuki segmen yang kedua, mungkin yang ketiga ini. Kita bercakap berkenaan dengan OPR meredakan inflasi. Bila kita sebut tentang inflasi 2.4% yang kita bincangkan sebentar tadi, bila meningkatnya inflasi dan sebagainya, ia tidak memberi kesan. Ada yang mengatakan tidak memberi kesan kepada semua. Mungkin golongan kaya atau maha kaya tidak mengalami peningkatan harga, tidak kisah dan sebagainya. Tapi daripada perumpamaan ataupun pandangan itu, wujud beberapa cadangan yang mengatakan perlunya OPR ini diberikan secara bersasar, seperti mana mungkin subsidi bersasar dan sebagainya. Pada hemat doktor, cadangan ini adakah ia satu cadangan yang relevan atau bagaimana perkiraannya? Pada pendapat saya, OPR ini dia tak sepatutnya bersasar, dia sepatutnya untuk keseluruhan ekonomi. Kalau dia dibuat bersasar, ada golongan yang kata adil, ada yang kata tidak adil, sebab kita ada golongan yang berbeza, ada yang kaya, ada yang miskin, ada syarikat yang besar, syarikat kecil. So kita tak boleh memberi kadar bunga yang berlain. Sebab kalau kita buat begitu, memang ada yang syarikat atau peminjam yang kata ia tidak sesuai dan sebagainya. So sebab ada satu lagi perkara, tak ada negara yang buat macam ini, saya tak pernah dengar. Okey, itu pandangan. Kalau saya nak tanyakan kepada Prof Baharom, sebab kita perlu menyantuni banyak golongan yang disasarkan, B40, M40, T20 dan sebagainya. Pada hemat ini, pada pandangan Prof Baharom sendiri, bagaimana sebenarnya untuk kita memahami dengan idea yang mungkin pandangan daripada doktor begini, bagaimana perlu dengan Prof Baharom sendiri? Kat sini saya berbeza pandangan dengan Dr. Liu. Saya adalah di antara yang telah melontarkan pandangan bahawa kenaikan OPR ni harus bersasar. Kita kena ingat, apabila kita sebut dua perkataan ini, adil dan saksama, dia memberi maksud yang berbeza. Adil adalah apabila kita memberikan bahagian yang sama kepada semua. Saksama adalah apabila kita membantu bahagian yang memerlukan lebih. Sebagai contoh golongan B40 dan sebagainya, saksama itu lebih penting. So balik kepada bersasar itu, saya pernah menulis banyak kali. Saya katakan apabila Bank Negara menaikkan OPR sebagai satu benchmark, ia bukannya arahan kepada pihak bank. Dan ingatlah, pihak perbankan juga mempunyai social obligation. Mereka juga harus menunjukkan rasa pengorbanan mereka kepada negara dan juga rakyat. Jadi OPR ini boleh dikenakan ataupun kadar faedah yang baharu boleh dikenakan kepada golongan yang membuat pinjaman atau pembiayaan yang baharu. Namun yang sebelum ini boleh dikecualikan daripada kenaikan ini. Sekarang ini zaman sistem, tidak mustahil untuk melakukan sedikit pelarasan. Apatah lagi peminjam, pemohon pembiayaan selalu tertekan apabila melihat kepada keuntungan yang dilaporkan oleh pihak-pihak perbankan. Setiap suku kita melihat keuntungan. Maksudnya, stress test telah menunjukkan mereka mampu absorb sedikit. Mereka mampu mengurangkan impak sedikit. Apatah lagi pihak perbankan yang mengatakan mereka adalah pihak perbankan Islam yang harus berlandaskan apa yang dikatakan value-based intermediation ataupun kita kata nilai tambah yang melebihi keuntungan. Maksudnya go beyond profit. Tunjukkanlah sedikit keprihatinan anda untuk sama-sama membantu. Kita baru pulih daripada COVID. Kita baru pulih daripada krisis-krisis ekonomi. Kita baru hendak maju ke hadapan. Apa salahnya jika pihak perbankan mengambil langkah, tidak perlu menunggu arahan daripada Bank Negara, tetapi mengambil langkah sendiri. Kami ingin menunjukkan keprihatinan kami. Khasnya pihak perbankan Islam harus ke depan dan menunjukkan keprihatinan mereka. Tidak salah, biasa kita dengar bahawa subsidized financing, subsidized loan, so ini adalah sesuatu yang biasa. Bagi saya itu adalah satu proses yang amat murni dan harus dilakukan oleh pihak perbankan tanpa menunggu arahan ataupun instruction daripada pihak kerajaan. Mereka harus ke depan dan mengatakan kami juga ingin sama-sama memajukan negara. Ingat,
pada jangka masa panjang pihak perbankan yang akan untung. Apabila rakyat-rakyat semua sudah mulai kukuh, ekonomi sudah mapan, siapa yang menagih untung? Bank juga akan menagih untung. So sama-sama, ini kita kata ringan sama dijinjing, berat sama dipikul habis. Baik, terima kasih Prof Jomo. Kita melihat ada pandangan yang berbeza di studio dan juga dalam talian. Bagi Prof Jomo sendiri, bagaimana untuk kita jelaskan sekali lagi dari sudut pandang Prof Jomo sendiri? Terima kasih. Saya rasa soal pertama ialah siapa yang tuntut kadar bunga yang tersasar. Sebenarnya yang dituntut biasanya terutama sekali oleh ahli ekonomi ialah untuk menurunkan kadar inflasi supaya ada, dan apa yang nak disasarkan adalah kadar inflasi ataupun dalam bahasa Inggeris inflation targeting. Itu yang menjadi satu pegangan setengah ahli ekonomi monetaris dewasa ini dalam 30 tahun kebelakangan ini. Tetapi harus kita ingat bahawa kalau kita pisahkan dasar fiskal daripada dasar monetar seperti telah berlaku dalam beberapa dasar-dasar kebelakangan ini, kita dapati bahawa tangan kiri dengan tangan kanan boleh membuat mereka tidak dapat menyelaraskan apa yang perlu. Maka kita dapati dewasa ini, misalnya Bank Indonesia dan juga Bangko Sentral Filipina semasa pandemik, kedua-dua bank pusat itu telah mengambil tindakan yang agak luar biasa, di mana mereka memulakan pembiayaan belanjawan langsung daripada bank pusat, iaitu tanpa membawa pinjaman itu ke pasaran. Ini adalah sesuatu yang lebih selamat bagi apa yang mereka telah capai, dan kita dapati bahawa banyak bank pusat yang lain telah membuat demikian juga. Maka kita dapati bahawa adalah amat penting supaya penyelarasan dari segi dasar itu berlaku. Maka apa yang menjadi kelaziman, dan itu tidak boleh dinafikan dalam baik. Yep, kita akan memberi kebebasan kepada bank pusat. Itu menimbulkan masalah. Kalau apa yang bank pusat itu buat itu tidak oleh pihak kerajaan, terutama sekali melalui dasar fiskalnya. Maka koordinasi itu, penyelarasan itu amat penting sekali. Yep. Baik, Prof menyebut soal penyelarasan dan juga kelaziman dan sebagainya. Sekiranya saya nak tanya kepada Dr. Liew, kalau kita melihat bahawa kadar OPR ini turun naik, satu, pentingnya untuk kita soal berkaitan dengan pendidikan, kesedaran pendidikan, itu yang dikatakan oleh Prof Baharom dan sebagainya. Kalau saya tanya kepada Dr. Liew, kalau kita melihat kepada keadaan ini tidak boleh dikawal dan sebagainya, apa kesedaran paling penting untuk kita maklumkan kepada semua bahawa ini adalah tanggungjawab kita? Kalau kita tidak mampu mengurus dengan keadaan baik, apa pun keadaan akan menyebabkan masalah kepada kita, Doktor? Untuk tanggungjawab rakyat, yang awak kata tadi, kena ada pendidikan lah, apa itu OPR, dan kita kena faham juga tadi yang saya kata tadi secara permulaan, OPR ini dia untuk kawal inflasi. Tapi sampai satu tahap sahaja, sebab punca inflasi mungkin bukan secara bekalan wang di pasaran saja, ia mungkin juga gangguan bekalan yang tadi Prof Jomo kata tadi. So kita kena faham bahawa inflasi datang dari banyak punca, dan OPR atau kadar faedah dan bunga ini dia tak boleh kawal inflasi secara keseluruhan sampai satu tahap saja, sebab ada faktor lain yang menentukan harga barang naik di pasaran dan sebagainya. Itu yang awak kata tadi, pendidikan itu saya rasa rakyat kena fahamlah isu ini yang sebenar. Pendidikan itu adalah satu kata kunci paling penting yang kita bawakan. Mungkin kita ada pandangan lagi daripada dua pakar ekonomi kita, namun kita akan berehat sekali lagi, kita akan kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.
Saya kerja kat sini bermula daripada tahun 2015. Dulu klinik ni sebenarnya klinik yang kita datang secara lawatan seminggu sekali sahaja. Lepas tu pengarah kesihatan pergigian masa tu dah suruh buka, and then kita orang diimportkan daripada Bukit Goh lah untuk datang ke sini dan terus bekerja di sini. Kita kat sini berbilang kaum lah, ada Cina, ada perkampungan Cina dekat sini, Melayu, India pun ada, dan juga orang asli. Masa mula-mula pembukaan klinik ni memang banyak sangat kekurangan dia lah. Dari segi fasiliti, panas, memang tak ada aircon langsung. Lepas tu dengan keadaan tandas, surau pun tak ada. Memang ramailah yang pasien mula datang, dan kita orang staff yang 7 orang ni sahaja tak mampu nak arrange pasien. Lepas tu dengan tempat menunggu yang kecil, dengan keadaan klinik yang tak selesa, panas, so ada atap yang bocor. Kalau hujan tu kadang-kadang memang nitik-nitik air, kadang-kadang tak pasien pun ada. Kita sebenarnya ada 2 kerusi, tapi kerusi kita tu selalu saja rosak. Ada satu je yang berfungsi. Akan adalah yang datang mengadu lambat, walaupun tak ramai orang tapi lambat. So Alhamdulillah, bermula daripada awal tahun baru ni kita dah dapat dana lah sedikit daripada Kerajaan Persekutuan. So kita boleh lengkapkan lagi kita punya klinik ni dengan ruang tunggu yang lebih selesa lah, dengan aircon. Lepas tu kita punya kaunter pun dah ditambah baik, boleh simpan kad dengan lebih banyak. Bilik pun kita dah ada store sendiri. Lepas tu bilik pegawai pun dah ditambah baik jugalah. So kita boleh memperbaiki kita punya ruang klinik ni. So daripada dana tu juga kita boleh baikilah kita punya bangunan ni. Sebenarnya dah usang sebab dah lama kan. So bila dah repair ni, Alhamdulillah lah, kita pun selesa nak buat kerja. Alhamdulillah, kita sekarang pun dah lebih selesa. So saya harap kerajaan akan meneruskanlah usaha-usaha untuk membaik pulih fasiliti-fasiliti kesihatan macam ni, supaya kita boleh terus berkhidmat untuk rakyat, terutama sekali untuk masyarakat di pedalaman. Baik, bertemu kembali masuki segmen yang terakhir. Saya ingin tanya terus kepada Prof Jomo. Banyak kalau kita lihat wawancara Prof Jomo di dalam banyak wawancara mengatakan bahawa negara kita ini terlalu melihat kepada faktor luaran tanpa melihat kepada faktor dalaman yang lebih memberi gambaran yang sebenar. Apa sebenarnya yang dimaksudkan Prof dalam kata ini, Prof? Saya rasa yang paling penting kita harus melihat, mengkaji dan mengenal apa yang menyebabkan inflasi. Inflasi itu boleh disebabkan seperti teman-teman lain telah menekankan oleh permintaan yang berlebihan dan juga boleh tawaran yang diputuskan atas sebab-sebab perang, atas sebab-sebab pandemik dan sebagainya. Dan kita juga harus mengaku bahawa ada punca inflasi yang lain. Misalnya kalau ada pihak-pihak tertentu yang dapat untung yang lebih, itu boleh menyebabkan apa yang dikatakan asset price inflation. Inflasi kerana kenaikan harga aset. Itu adalah inflasi yang berbeza. Misalnya kalau kita mempunyai tanah ataupun harta tanah dan harganya meningkat dengan luar biasa, itu juga adalah punca inflasi. Tetapi biasanya bila kita bincang inflasi, kita merujuk kepada inflasi harga pengguna. Tetapi itu bukan satu-satunya sebab inflasi. Kita boleh dapati bahawa kadang-kala dasar-dasar yang tidak tepat boleh menyebabkan inflasi itu berlaku walaupun tidak sengaja. Kalau tidak ada kalau tidak dikawal dengan rapi. Misalnya kita dapati bahawa pihak barat selepas kemelesetan besar tahun 2008-2009, kita dapati bahawa mereka telah cuba apa yang dikatakan dasar monetar yang luar biasa dengan
membekalkan mata wang dengan lebih mudah dengan kadar bunga itu amat rendah. Dan itu juga telah menyebabkan inflasi, misalnya dari segi harga saham banyak meningkat, harta tanah banyak meningkat dan sebagainya. Tetapi dari segi harga pengguna tidak banyak meningkat. Jadi mereka menganggap bahawa okeylah, ini semua baik, semua selamat, dan dia teruskan dengan dasar itu selama hampir satu dasawasa. Dan ini adalah latar belakang sebelum perang dingin, sebelum perang Ukraine, sebelum pandemik dan sebagainya. Jadi kita mesti mengenal pastikan punca inflasi sebelum kita menyediakan ubatnya. Jadi bagi saya, untuk meredakan inflasi itu kita mesti lihat punca dia. Dan kalau inflasi itu adalah dari segi masalah penawaran, kita harus memastikan bahawa apa yang tersangkut dari segi pembekalan misalnya dapat diatasi dan sebagainya. Bukan dengan satu ubat mukjizat yang dapat mengubati segala-gala inflasi. Baik, terima kasih Prof. Prof Baharub, kalau boleh saya tanyakan, dalam soal ini ramai juga pakar-pakar ekonomi yang menggambarkan bahawa 2023 akan berlaku recession ekonomi dan sebagainya. Namun kita melihat rentak ekonomi ketika ini bertambah baik. Namun persoalannya, apa yang perlu kita buat? Apa lagi ubat yang perlu kita sediakan supaya kita berdepan keadaan yang tidak tentu ini dalam keadaan kita bersedia? Prof. Okey, Hafiz. Yang pertama sekali, Hafiz, macam Prof Jomo kata tadi, sebelum kita nak bagi ubat, kita kena kenal pasti dulu apa penyakit. Kita kena diagnose dulu. Prescription dulu. Jadi saya galakkan Bank Negara mengadakan lebih banyak stakeholder engagement dengan pihak-pihak ahli ekonomi di luar sana sebelum mengambil sebarang tindakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Hafiz, kita ingin meyakinkan pelabur luar datang ke negara kita. Yang pertama sekali, kita kena menunjukkan bahawa kita mempunyai satu keadaan infra yang terbaik, keadaan kestabilan politik yang terbaik, keadaan penyediaan teknologi yang baik. Dan jika kita dapat melakukan ini, insya-Allah pelabur akan kembali ke negara kita. Dan baru-baru ini alhamdulillah kita digambarkan bahawa Elon Musk berhasrat untuk melakukan pelaburan di Malaysia. Jadi kita tidak mahu pisang berbuah dua kali. Dulu kita pernah Bill Gates begitu juga diwar-warkan, namun sampai penyudah Bill Gates tak datang. Apa yang lebih penting, bila Elon Musk sudah mewar-warkan hasrat, ini akan menarik minat lebih ramai pelabur lain. Mereka ingin datang, mereka kata Malaysia adalah satu destinasi yang mempunyai lebih daya tarikan. Jadi saya harap kita dapat menyediakan satu perencanaan yang baik. Ekonomi madani baru ini adalah satu kerangka yang baik. Namun lebih daripada itu, kita harus terus integrasi dan transparansi harus diutamakan. Dan harus kita memperjelaskan kepada pelabur luar untuk menambah keyakinan mereka untuk kembali ke Malaysia. Lebih daripada itu, kita juga harus mengukuhkan pihak dalaman internal kita, SME, nano enterprise, micro enterprise dan small enterprise. Dan jika ini berlaku, apa saja berlaku global recession, kita tidak akan terjejas teruk sebab kita sudah mempunyai satu mekanisme yang boleh menahan. Apa yang berlaku adalah ekonomi kita terlalu terbuka. Sesuatu yang berlaku di Amerika, kita terjejas. Sesuatu berlaku di China, kita terjejas. Sesuatu berlaku di Jepun, kita terjejas. Jadi kita harus mengadakan satu perencanaan ekonomi yang mapan, yang lestari, dan yang lebih daripada itu harus terbuka, dan governance, tata kelola yang baik. Kita tidak mahu on paper mempunyai kerangka yang terbaik tetapi perlaksanaannya agak kabur. Jadi itulah yang kita kata, kita kena menunjukkan satu keadaan kestabilan politik yang baik, kita kena menunjukkan bahawa kita menyediakan talent yang terbaik, infrastruktur dan terbaik. InsyaAllah pelabur akan kembali ke Malaysia.
Baik, terima kasih Prof. Kalau saya nak tanya kepada Dr. Liu, tadi kita sempat bincang sebelum kita on air ini, doktor menggambarkan bahawa satu kajian yang dijalankan untuk pesara di Lembah Kelang ini sekurang-kurangnya kena ada 400 ke 600 ribu. Ini satu angka yang cukup besar. Sampai usia bila kita akan bekerja untuk mendapat satu angka yang sebesar itu? Pada hemat doktor sendiri, apa lagi perlu kita tekankan selain pada akademik? Apa lagi persediaan yang perlu kita ada? Kalau sampai 600 ribu itu, doktor, saya fikir angka yang cukup besar. Itu satu kajian daripada Bursa Malaysia pada tahun 2022 yang menyatakan bahawa kalau nak hidup selesa di kawasan bandar macam Kuala Lumpur, simpanan untuk pesara kena sekurang-kurangnya RM600,000. Kalau tak kerjalah. Dan mereka juga mendapati hanya 4% penduduk Kuala Lumpur yang mencapai tahap tersebut. So pada pendapat saya ini satu isyarat atau satu perkara yang agak membimbangkan lah. Kalau kita tidak berhati-hati, kita mungkin ada satu krisis simpanan pada masa akan datang. Itu bukan saja Kuala Lumpur saja, secara menyeluruh, secara umum. Yang kajian yang dibuat dari Bursa Malaysia menyatakan bahawa untuk secara purata kalau nak hidup selesa selepas pesara, kena sekurang-kurangnya dalam KWSP kurang-kurangnya RM240,000 secara purata. Itu pun terpulang kepada kadar inflasi di masa akan datang. Mungkin tak cukup, kita tak tahu. Tapi secara purata kena capai tahap itu. Tapi mereka mendapati secara purata simpanan KWSP sampai 115,000 saja sampai tahap tersebut. So itu satu lagi perkara yang agak membimbangkan kalau kita tak berhati-hati pada lebih kurang 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun akan datang, mungkin satu krisis simpanan pesaraan akan datang. Dan untuk menangani masalah ini, kita semua lapisan masyarakat kena bekerjasama dan juga kerjasama dari pihak kerajaan dengan sektor swasta dan semua kena kerjasama untuk menangani masalah ini, seluruh rakyat Malaysia. Ya, sedikit doktor, ini bukan saya nak minta doktor jadi Pak Nujum atau beri tekan dan sebagainya, tapi pada jangkaan doktor sendiri, OPR ini bagaimana keadaannya pada akan datang nanti? Adakah ia akan naik dalam masa terdekat atau tidak perlu bimbang sebenarnya? Secara jujur saya pun tidak berapa tahu apa akan berlaku pada OPR pada masa akan datang sebab ada banyak faktor yang menentukannya. Baik, itu dia perkongsian dan juga perbincangan serta penterjemahan itu yang paling penting untuk kita faham bagaimana OPR ini berjalan dan juga berfungsi serta memberi makna kepada kadar inflasi dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Liu Chiong, penolong Profesor Kewangan, Fakulti Perniagaan dan Pengurusan Universiti UCSI Malaysia, dan juga secara dalam talian Prof. Jomo K. Sundaram, pakar ekonomi. Terima kasih Prof. Dan juga Prof. Dr. Baharum Abdul Hamid, Penganalisis Ekonomi, International Center for Education in Islamic Finance, INSEF. Terima kasih Prof. Saya ucapkan terima kasih kepada pakar ekonomi bertiga kerana memberi satu perkara yang cukup penting untuk kita. Baik, kepada anda semua terima kasih kerana menonton dan juga kita mengharapkan anda mendapat satu input penting untuk dibawa, dan paling penting adalah tanggungjawab kita untuk berdepan dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu kebelakangan. Terima kasih kerana menonton. Saya Hafidh Dawson, Malaysia Madani Tekad Perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.